Dan bersedia untuk mengulas lebih lanjut berkenaan kenaikan caj perkhidmatan penumpang PSC ini berada di talian adalah Profesor Madya Dr. Wan Mazlina Wan Muhammad merupakan pengarah Institut Pengangkutan Malaysia Mitransio ITM. Saya nak ucapkan terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami daripada jadual yang telah saya kongsikan ini. Pandangan Doktor kepada keperluan menaikkan caj perkhidmatan penumpang PSC bermula Jun ini bagaimana? Terima kasih Cik Nida. Sebenarnya keperluan kenaikan caj perkhidmatan penumpang ini telah lama dipertikaikan dan adalah sebelum MEFCOM ditubuhkan pada 2016, caj penerbangan untuk antarabangsa dan juga ASEAN adalah sama, iaitu RM65 sahaja. Tidak kira sama ada daripada KLIA T1 ataupun KLIA T2. Akan tetapi bila MEFCOM ditubuhkan kepada 1 Mac selepas 18, MEFCOM telah menetapkan PSC KLIA T2 adalah sebanyak 73 juga. Sebelum itu adalah untuk daripada KLIA T2 adalah sebanyak 50, tetapi pada 2000 telah kepada 73 seperti yang Cik Nina tunjukkan tadi. Akan tetapi disebabkan kebanyakan penerbangan di KLIA T2 adalah penerbangan low cost, ya. Jadi pihak penerbangan memohon untuk kerajaan mengkaji semula sama ada boleh diturunkan kepada RM50, ya. Kerana seperti yang disebut, fasiliti yang disediakan di T2, KLIA T2 adalah tidak setara berbanding dengan fasiliti T1, KLIA T1. Jadi dengan adanya caj yang baru, ini kita dapat perbezaannya ada sekarang adalah hanya KLIA T1 yang mengekalkan harga RM73, manakala lapangan terbang antarabangsa yang lain seperti Kuching, Kota Kinabalu, Pulau Pinang, Langkawi dan juga Senai turun kepada RM50. Akan tetapi seperti yang Cik Nina sebutkan tadi, kos caj penerbangan domestik kekal kecuali untuk Senai, ya. Jadi ini at least lebih setara. Sekurang-kurangnya kita tahu untuk caj 73 hanya untuk international airport yang bertaraf hub seperti KLIA T1. Dan untuk penerbangan antarabangsa yang lain termasuk KLIA T2, ianya lebih rendah untuk menyetarakan kemudahan dan fasiliti yang diberikan di international airport yang lain. Jadi saya rasa sebenarnya balik ke asal, dan jika kita tengok di luar negara pun seperti di Thailand, Indonesia dan sebagainya, memang tidak ada spesifik ataupun dedikasi kos penerbangan PSC untuk ASEAN sahaja. Dia hanya ada sama ada international ataupun domestik sahaja. Prof, sebagai pengguna, selalunya mereka akan persoal jika caj naik, apa yang saya dapat? What are the benefits? Bagaimana pengurusan lapangan terbang MEHB dapat pastikan penyampaian ditingkatkan kepada pengguna mahupun pengembara? Okey, sekarang ini dengan sosial media yang lebih meluas, jadi pengguna lebih sensitif ataupun lebih lebih mengetahui mengenai PSC. Sebelum ini pihak Mitran ada menjalankan survey di KLIA Terminal 1 dan KLIA Terminal 2 di masa tahun 2017 bila ada ura-ura untuk caj naik pada 2018. Pihak Mitran ada mengadakan survey dan daripada hasil analisa yang kita dapat daripada 404 penumpang yang kita interview, 204 mengatakan mereka tidak tahu bahawa wujudnya caj PSC ini. Jadi kadang-kadang mungkin sekarang pengguna lebih peka. Bila pengguna lebih peka, maka pihak macam operator atau seperti MHB perlu lebih dinamik
untuk memastikan apa yang charge ini yang dikenakan dapat memberi kemudahan yang seperti mana pengguna expect ataupun perceive ataupun persepsi pengguna. Satu yang saya nampak yang perbezaan yang tidak ada sebelum ni adalah charge transit ataupun transfer, iaitu untuk KLIA 2 adalah RM29, mana untuk KLIA 1 adalah RM42. Jadi ini mungkin akan menjadi salah satu tumpuan penumpang yang transit ataupun transfer. Begitu juga dengan domestik, ada juga charge transfer RM7 untuk domestik, kecuali di Senai RM10. Jadi ini saya rasa yang ini akan lebih sensitif, lebih penumpang akan lebih bertanya apakah kemudahan yang diberikan untuk mereka dan dikenakan charge transfer. So pihak operator seperti MHB perlu menyediakan kemudahan apabila charge ini diperkenalkan. Seperti yang Prof kata, iaitu charge perkhidmatan perlu seiring dengan perkhidmatan yang ditawarkan dan disediakan. Itu adalah daripada segi kita boleh cakap kebajikan komunikasi antara pengguna, pengembara. Kita nak lihat juga daripada industri. Bagaimana dari segi daya saing dan pertumbuhan industri pengangkutan serta impak kepada industri pelancongan susulan daripada kenaikan ini? Okey. Kita di Malaysia, kalau kita lihat di Belanda seperti di Netherlands, sekarang ini mula mengatakan untuk mengenakan eco-tax. Seperti di Eropah, penumpang ada pilihan sebab border dia terbuka. Jadi sekiranya penumpang merasakan charge yang dikena tu tidak bersesuaian dengan kehendak mereka, mereka ada pilihan untuk menaiki perkhidmatan rail, high speed rail ke negara lain seperti jiran, iaitu Belgium, Perancis, ataupun menaiki feri ke UK. Tetapi di Malaysia ini mungkin apa daripada survey yang kita dapat tu, kadang-kadang penumpang tidak ada pilihan lain. So itu sahaja lapangan terbang yang ada. So mau tak mau dia orang terpaksa naik naik orang kata daripada lapangan terbang ini. Dan kita dapati penumpang juga kadang-kadang lebih memilih syarikat penerbangan daripada airport. So kalau syarikat penerbangan itu menyediakan perkhidmatan yang penumpang hendaki, jadi mau tak mau penumpang akan naik juga melalui lapangan terbang yang syarikat penerbangan itu berada. Daripada segi impak lain, jika kita tengok daripada sudut lain pula, tadi saya dengar PM mengatakan about kita kepada arah green technology. So daripada sudut kelastrian pula, bila adanya PSC yang lebih tinggi, mungkin penumpang terpaksa fikir 2 kali ataupun 3 kali, terutamanya pada penumpang yang orang kata leisure traveller, untuk sama ada untuk terbang atau tidak daripada lapangan terbang tersebut. So on one side kita akan mengurangkan carbon footprint dan juga emission pencemaran udara, kerana seperti yang kita tahu penerbangan adalah penyumbang utama untuk pencemaran udara. Jadi dari untuk daya saing pula, maybe Malaysia perlu juga meluaskan perkhidmatan rail seperti yang sekarang ini, rail elektrik, untuk menyenangkan untuk mengurangkan carbon footprint. Dan juga yang sekarang ini saya dengar, dulu kita ada menyebut pasal One Belt One Road umpamanya. Mungkin dengan adanya high speed rail daripada ini, penumpang ada pilihan tidak menggunakan kapal terbang tapi menggunakan rail, dan juga perkhidmatan feri daripada ke Singapura ataupun ke Sumatera untuk alternatif lain selain daripada penerbangan. Mengenai pelancongan pula, saya rasa sekarang ini Malaysia merupakan negara ASEAN yang tertinggi mencatatkan pelancongan asing pada tahun 2023, iaitu sebanyak 29 juta. Bagi saya terlalu awal untuk
untuk predik atau mengenai sama ada ia akan menjejaskan pelancongan ke dalam negara Malaysia, kerana saya rasa kita perlu cari alternatif lain untuk menarik pelancong ke negara Malaysia selain daripada kes isu kenaikan PSC ini. So kita kena cari satu formula yang well balanced di mana dapat menjadikan Malaysia sebagai negara yang lestari dan pada masa yang sama dapat menjanakan penempatan dari pelancongan dan sebagainya. So tentu kenaikan ini kita berharap ia tidak akan membebankan iaitu para pengguna pengembara, termasuk juga akan lebih mengangkat lagi industri sektor penerbangan ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Wan Mazlina Wan Muhammad, merupakan pengarah Institut Pengangkutan Malaysia Mitra JITM, kerana bantu kami memahami bagaimanakah caj perkhidmatan penumpang PSC ini yang akan dikenakan pada 1 Jun 2024 sehinggalah 31 Disember 2026 dan bagaimana ia akan memberi kesan terhadap sektor penerbangan negara. Dan semua perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astrawani. Dan selepas ini kami akan bawakan laporan ringkas dagang.